kita tahu. Kenapa kata Nabi tak layak syurga walau sebesar zarah ada benci, ada dengki, ada hasad di dalam hati. Seorang lain tak boleh tolong buangkan. Doktor tak boleh belah, cucikan rasa-rasa dengki dalam hati kita ni. Siapa yang nak buang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, inilah perjuangan dan mujahadah kita. Saya bawa kitab penawar bagi hati yang bukan kitab biasa yang dibawa dalam mana-mana masjid dan surau. Saya selalu sebut di Masjid Ibnu Abbas contoh, di Masjid As-Sabirin contoh. Kitab ni saya guna pakai dulu sebab saya terkesan dengan tajuk dia. Penulisnya adalah seorang ustaz yang menelaah kitab penawar bagi hati. Jadi kita sebut bab yang ke-19 saya pilih hari ini bertajuk hasad, dengki, pemutus kasih sayang. Kan tajuknya hasad, sebenarnya bahasa Arab, hasad. Bahasa Melayu dengki. Tapi bila dah jadi bahasa Melayu tu dia jadi tamak dengan perkataan Arab pun nak guna. Bahasa Melayunya pun nak guna. Jadi nak ceritanya yang kuat berdengki ni siapa? Orang Arab ke orang Melayu? Ni gurau je, gurau. Tapi kalau sebut Melayu lah kot Ustazah. Sebab orang Arab sebut hasad je. Orang Melayu pula sebut hasad dengki. Okay? Jadi semoga bukan kita setelah kita belajar. Percayalah, apapun karakter kita, perangai kita, warisan PL yang kita tiru, terjebak dengan perangai buruk orang-orang atasan kita ni sebab mak ayah aku perangai macam ni lah dulu. Ni sebab tok nenek moyang aku mewariskan perangai macam ni lah, aku ada penyakit macam gini. Tak, sahabat-sahabat, dia boleh berubah dengan ilmu, percayalah. Maka ilmu yang kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini, kenapa saya pilih? Sebab bagi saya semua yang hadir pada hari ini tak payah tanya dah pagi tadi solat subuh ke tidak. Bahkan tak tinggal solat 2 rakaat sebelum fardu subuh. Bahkan sebelum azan subuh dah bangkit dah paling kurang 2 rakaat tahajud. Bahkan selepas subuh tadi dah ada dah ibadah-ibadah amalan hariannya paling kurang sebaris 2 ayat Quran. Dan dah menunaikan kewajipan pada ahli rumah. Kalau suaminya sarapannya apa pagi tadi sebab dah nak keluar rumah ni. Anak-anaknya disusun atur macam mana yang tak pergi sekolah. Sebab sebelum kita cari lubuk syurga kita di luar rumah, sebenarnya para muslimat syurga kita ada dalam rumah tu. Jadi hari ini kita berada di taman syurga. Berniatlah kita mudah-mudahan Allah pilih kita untuk masuk ke dalam syurga yang sebenar. Lama dah kita berada di taman-taman syurga untuk apa? Untuk Allah pilih kita masuk ke dalam syurga yang sebenar. Subhanallah sahabat-sahabat, ada beberapa orang sahabat saya termasuk Jaja yang ada dalam majlis ilmu ni yang baru keluar daripada Raudah di bumi Madinah. Grup umrah saya yang baru balik kemarin. Maknanya Raudah tu apa? Yang kita akan nampak nanti di dalam syurga. Rezeki bagi siapa yang masuk tapi yang tak dapat masuk kerana halangan-halangan tertentu, tak bermakna umrah kamu tidak mabrur. Maka jangan balik dengan lebur segala perasaan. Apa guna aku pergi umrah tak dapat masuk ke Raudah? Jangan begitu. Tapi yang dapat masuk ke dalamnya, sahabat-sahabat, sepatutnya kita punya rasa. Ya Allah, ni taman syurga. Salah satu daripadanya aku berebut masuk dengan susah payah berasa asap. Tapi Masjid Al-Mukhlisin tu dekat je dengan rumah. Itu pun taman syurga. Tapi aku tak bersungguh-sungguh untuk duduk di dalamnya. Ni surau kat rumah kita, masjid kat rumah kita. Bila kita melangkah duduk di dalamnya, kita niatkan, ya Allah, ini taman syurga. Lisan Nabimu yang sebut, mudah-mudahan nanti aku berada dalam syurga yang sebenar. Tu jiran aku rumah hujung sana, ya Allah. Tu pakcik tu dah tak sihat, duduk atas kerusi solatnya, syurga kan belaka, ya Allah. Maka bila kita ingat ni sahabat, mati segala hasad, mati segala dengki yang bersarang di hati. Walau siapa pun mereka, adik-beradik kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, kawan-kawan pejabat kita, kadang salah sikit je. Dia cuit kita sikit je, kita dah mula dah ada hasad. Kita dah mula ada dengki. Tak buang ni, dia akan datang satu lagi penyakit, itulah dia dendam. Okay? Kalau ada ni, walau sebesar zarah di hati, apa yang kita nak persembahkan pada Allah? Takkanlah aku tak layak syurga, ya Allah, hari tu aku berebut-rebut masuk Raudah. Aku dah bagi salam kepada Rasulullah, nak syafaat Rasulullah. Takkanlah aku tak layak syurga, ya Allah, solat subuh aku tadi dengan qabliyahnya. Maknanya aku buat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Bersambung lagi, ya Allah, dengan solat duha selepasnya. Macam-macam ibadah aku buat. Takkanlah aku tak layak syurga. Kat sini nanti kita tahu.
Kenapa kata Nabi tak layak syurga walau sebesar zarah ada benci, ada dengki, ada hasad di dalam hati. So orang lain tak boleh tolong buangkan. Doktor tak boleh belah, cucikan rasa-rasa dengki dalam hati kita ni. Siapa yang nak buang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, inilah perjuangan dan mujahadah kita. Aku ni dengki kat orang ni. Aku ni benci kat orang ni. Aku ada dendam kat orang ni. Suami tak boleh tolong walaupun tidur sebantal. Maka hari ni kita nak perbetulkan. Dah berulang kali para asatizah kita sebut. Mudah-mudahan hari ini menjadi noktah tak ada dah walau sebesar zarah dengki dalam hati kita. InsyaAllah. Cukuplah ibu-ibu melangkah keluar daripada masjid ini hari ini. Hatinya dah bersih daripada segala hasad dengki. Hatinya dah bersih daripada segala nak marah ke orang, nak dendam ke orang. Sebab kita tak tahu keluarnya kita daripada rumah Allah ni, nanti besok, lusa, minggu depan, termasuk anak-anak karyah di dalamnya ni, kita datang tak sebagai manusia yang hidup. Takut yang diusung ke sini adalah jenazah kita. Sebab kita ahli karyah di sini. Dan kita berada di hadapan imam untuk disembahyangkan, bukan lagi berada di belakang imam. Maka kalau kita tak buang hasad dengki ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dan saya pilih tajuk ini kerana saya khawatir ramai sangat yang beramal ibadah mendakwa dirinya super solehah, tapi diri sendiri tak dibersihkan daripada hasad dengki. Jadi kitab ini bermula dengan perenggan yang pertama. Hasad dengki merupakan hasil dorongan sifat dendam yang amat keji. Ia melahirkan rasa sakit hati apabila orang mendapat kesenangan atau kemuliaan dan kemuliaan itu hilang daripada orang itu. Dia mengharapkan kesenangan, rezeki, kemuliaan orang tu hilang. Dan lebih dahsyat lagi, dia nak kemuliaan, rezeki orang tu pindah kepada kita. Pasal apa? Dia dapat, kenapa aku tak dapat? Inilah dengki. Biasa berlaku dalam hati kita kerana kita manusia biasa. Kadang yang kita dengki tu mak mentua sendiri. Kadang yang kita dengki tu ipar duai kita. Kadang yang kita dengki adik-beradik yang duduk satu rahim sama dengan ibu kita. Kadang yang kita dengki kawan-kawan pejabat jiran tetangga kita. Sahabat, ada sebesar zarah ni kita nak buang sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tak buang, maka tak layak kita ke syurga Allah. Rasulullah SAW membayangkan kepada kita bagaimana kejinya sifat hasad. Lalu katanya Nabi SAW, hasad itu memakan, yakni membinasakan kebajikan. Duk buat kebajikan. Tadi je Ustazah sebut berapa dah. Saya bangun tahajud Ustazah, sambung taubat, sambung hajat, tutup witir, baca Quran, tunggu subuh. Sesudah azan subuh saya terus 2 rakaat sebelum fardu subuh. Menunaikan fardu subuh, berjemaah lagi. Sambung bacaan Al-Quran selepasnya. Kemudian berduha, datang ke sini jadi isteri yang menyediakan hidangan untuk suami, untuk anak-anak. Banyak dah pahala yang saya buat. Sampai ke jam 10 pagi ni saja berapa pahala kebajikan dah kita buat. Tapi sahabat-sahabat sampai kat tempat parking, nampak kereta siapa tu? Tu jiran kau dah tu. Baru semalam kereta baru dia keluar. Pasal apa tukar kereta baru lagi? Bukan tahun lepas dah tukar ke? Kan sahabat dirahmati Allah. Duk susah tengok orang senang ni. Patut kita, ya Allah, Kak tahniah. Besok kalau saya tahu saya tak datang dengan kereta. Saya tumpang kereta Kak. Kurang-kurang dapat saya merasa kereta besar walaupun kereta saya masih kecil. Next time tumpang. Boleh Kak? Boleh. Akak suka je. Akak beli ni pun nak share-share dengan jiran-jiran juga. Kan Masya Allah, Tabarakallah. Dia bahagia, kita bahagia. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila dia bahagia, kita tak bahagia, itulah dengki. Dan ini akan membinasakan kebajikan sebagaimana api memakan, yakni sebagaimana api membakar. Bila jumpa dengan Allah, mana pahala solat aku, mana pahala sedekah aku, dah habis, dah dimakan oleh sifat dengkimu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya baca ni cukup ngeri. Ya Allah, aku nak syurga, amalan aku tak banyak mana. Tak mampu aku nak tiru sahabat-sahabat Nabi dan para Rasul. Masuk ke dalam syurga dengan penuh kesungguhan. Aku tak mampu, ya Allah. Mereka solat sampai bengkak-bengkak kaki. Mereka, ya Allah, sedekahnya sanggup habis. Anak isteri tak ditinggalkan harta. Abu Bakar bila ditanya, apa yang ku tinggalkan kepada anak-anakmu? Cukuplah Allah dan Rasulnya. Hartanya tak ditinggalkan untuk anak-anaknya. Habis untuk perjuangan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada ke bersedekah sehebat Abu Bakar?
Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pernah ke diuji seperti mana para rasul? Kita tak mampu meniru bagaimana hebatnya amalan mereka. Tapi kalau kita mampu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk buang rasa dengki ni, sebab kita tahu dengan ada dengki sebesar zarah ni aku takkan ke syurga, maka inilah manusia yang paling hebat di sisi Allah. Sebab tu ketika Nabi SAW memberitahu kepada himpunan para sahabat, saat gini akan ada seorang lelaki yang dijamin syurga. Kita kalau Nabi cakap macam tu, mesti kita nak tahu siapa ni. Adalah seorang hamba Allah ni yang ikut lelaki tu balik ke rumah. Malam pertama dia tengok tahajudnya biasa je. Malam kedua dia tengok amal ibadahnya lain, biasa je. Dalam hati kata, aku rasa aku lebih banyak ibadah berbanding dia. Tak puas hati ni. Pasal apa Nabi kata dia ni calon syurga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia pergi tanya dekat orang tu, macam mana Rasulullah boleh kata kau ni si ahli syurga? Apa amalan kau? Dia kata macam yang kau tengok lah, tak ada lah hebat mana. Tapi tak ada lah tak sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang Allah kata wajib tu dia tetap buat. Tapi makna amalan ni biasa-biasa macam amalan kita juga. Tapi apa yang dia bagi tahu pada sahabat ni, setiap pagi dia bangkit, dia keluar daripada rumah, dia akan bagi tahu dengan hati dia, aku tak nak dengki dengan orang. Jangan singgah sebesar zarah perasaan dengki pada orang. Ya Allah, kita baru keluar nak sidai kain, intai cat baru. Langsir baru pula. Jalan sikit sahabat dirahmati Allah, nampak lain. Balik kampung, pasal apa pula ipar aku yang pemalas ni pula. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tahu itu hati kita. Jadi wahai pemilik hati yakni kita, apa khabar dengan hati kita sekarang? Kalau ada rasa tak senang dengan senangnya orang lain, berhati-hatilah dan minta dengan Allah, jangan mati dulu aku ya Allah. Kalau aku mati dengan hati yang macam ni, memang tak adalah peluang untuk ke syurga Allah. Dalam hadis yang lain bermaksud, janganlah sekalian kamu dengki mendengki. Jangan putus memutuskan silaturahim. Jangan benci membenci. Jangan musuh memusuhi. Tetapi jadilah kamu sekalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ke atas kamu. Bila kita pandang sebagai saudara, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada saudara kita tengah susah, kita rasa susah juga. Bang, apa yang kita nak bantu ni bang? Kita bukan orang kaya. Jom kita pergi ziarah dia bang. Mudah-mudahan kita dapat sembang, lembutkan hati dia sikit. Mungkin dia sedang bersedih sekarang ni. Orang sedih, kita turut bersedih. Dia tak sama dengan orang busybody, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak pergi ustazah, nak tahu nanti kan, lepas kahwin ni dia ada tak nak kahwin lain. Ada tak rasa macam tu? Sibuk. Suka hati orang tu sahabat-sahabat. Yang kita nak ziarah tu sebab dia dalam iddah, dia tak boleh keluar rumah. Mungkin dia dalam keadaan keseorangan, kesunyian, dia perlukan kita. Selalu kita buat tadarus Quran ni dekat masjid. Jom sempena ahli grup kita ni, suaminya meninggal, tak boleh ke masjid. Kita buat tadarus kita ni kat rumah dia lah. Mana tahu boleh mengubat jiwa dia, duka lara dia. Kita baru masuk 2 Rejab ni, menghitung hari nak masuk Ramadan. Ada orang yang diuji Allah malam Ramadan suaminya meninggal dunia. Padahal dia ketua muslimat masjid. Dia yang pimpin tadarus muslimat dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita boleh ubah. Untuk apa? Untuk memberi bahagia kepada kawan-kawan kita yang berduka. Kita plan sesuatu supaya boleh memberikan bahagia kepada kawan kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana apa kita boleh melakukan demikian? Kerana kita telah punya ilmu bahawa kita tak nak bersenang-senang saat saudara kita sedang bersusah. Dan kita tak mau susah hati saat saudara kita sedang bersenang. Sebab itu bila kita jumpa, pergi umrah 2 minggu ni sahabat-sahabat saya, rindu macam adik-beradik. Sebab apa? Sebab dah macam adik-beradik sepanjang kat sana. Ustazah cukup pantang kalau Ustazah bersama-sama dalam grup, pernah berlaku juga ni, tiba-tiba ada orang yang report, Ustazah kakak tu bergaduh dengan kawan bilik dia. Ustazah jadi tak tenang lah. Saya akan pastikan dia balik ke Malaysia tanpa ada musuh dalam 2 minggu ni. Siapa musuh dia? Rupanya duk gaduh dalam bilik. Ni kena usahakan jangan mereka balik dalam rasa yang tak puas hati. Dalam rasa bergaduh dengan kawan sebilik, hanya benda kecil-kecil je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu Allah nak uji kadang-kadang pergi berdua dengan BFF. Inilah BFF saya Ustazah, kami kumpul duit sama-sama nak pergi umrah. Tak nak sebilik dengan orang lain, nak berdua je. Duduk baru 3 hari, nangis-nangis jumpa Ustazah. Baru tahu perangai kawan tu, malam hari apa dia buat.
Sahabat-sahabat nyampah Ustazah. Asyik sweet-sweet dia dengan suami dia video call malam-malam. Saya pula sakit hati. Pula dah. Akak yang nak duduk sebilik dengan dia kan. Saya sanggup bayar lebih Ustazah. Tukar bilik saya duduk dengan orang lain. Berlima, berenam, bersepuluh pun tak apa. Asal jangan berdua dengan dia. Pelik. Balik jadi musuh. Ni berlaku kan sahabat-sahabat. Padahal kita nak pergi ni grup saya yang baru balik ni. Ya Allah, tak sangka Ustazah. Acik seorang-seorang tapi acik macam dapat anak baru kat sini. Macam dapat adik-beradik baru. Sebab apa? Kasih sayang. Aku nak jumpa lagi mereka ni di dalam syurga Allah. Apatah lagi kita duduk dalam soft yang sama. Anak karya yang sama. Kan? Acik yang dulu selalu ada duduk soft depan tu sekarang tak pernah nampak. Nanti ketua muslimat kata, kau tak tahu ke dia tak sihat? Jom Kak, lepas ni saya free, jom kita pergi ziarah dia. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini orang yang mempunyai rasa bersaudara. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kepada betapa pentingnya memelihara hubungan sesama insan dan mencela sifat-sifat permusuhan yang didorong oleh sifat hasad dan dengki. Dalam hubungan ini Allah bertanya kepada mereka yang bersifat hasad. Yang ada sedikit hasad dengki dalam hati ni, mari kita jawab ayat Allah ni. Surah An-Nisa ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankil wa ashaddu tankila. Allah tanya kita, adakah patut mereka dengki kepada manusia atas nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka dan kurnianya? Sahabat-sahabat faham tak ayat ni? Kita dengki dekat orang, kita dengki kat dia tu sebenarnya pasal apa? Pasal nikmat yang Allah beri kat dia. Boleh tak orang tu tertahan nikmatnya, rezekinya kalau Allah berkehendak dia memang dapat rezeki itu? Boleh tak terhalang? Mu gunalah sihir besar mana pun, mungkin orang tu sakit sekejap je. Pulih daripada sakitnya, mencanak lagi hasil perniagaannya. Sebab dia orang yang takwa dan tunduk kepada Allah. Orang yang duk sakit hati tadi, makin kurus, mengenangkan, tak mati-mati dia ni aku dah pakai sihir. Bomoh siam dah ni. Contoh kan. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Sebenarnya ayat ini menyindir kita. Kau nak marah siapa sebenarnya? Dia bukan dapat harta karun. Daripada usahanya Allah beri kepada dia. Daripada Allah memuliakan dia kerana amal solehnya, maka rezeki Allah tak pernah salah alamat. Faham ya? Tak pernah salah alamat. Kalau Allah nak beri kepada dia, kita nak cantas macam mana pun kita takkan dapat hak yang Allah beri kepada dia. Begitu juga kalau itu rezeki aku, ya Allah, segantang-segantang lah, secupak-secupak lah. Ini yang aku usahakan, ini yang Allah nak beri pada aku. Orang tu nak cantas macam mana pun takkan dapat. Hidup kita merdeka, tenang. Sebab apa? Sebab kita tak sibuk dengan apa yang orang lain dapat. Yang kita dapat ni, lebih dah bayar zakat ke belum? Dah share dengan orang lain atas nama infak sedekah ke belum? Ni kita tanya pada diri kita. Bukan kita nampak orang kaya tu entah bayar zakat ke tidak tu Ustazah. Nasihat, Kak, Masya Allah, rezeki. Sekarang ni ada berapa cawangan dah Kak, bisnes macam gini. Kan kalau dulu akak punya zakat mungkin RM100, sekarang mungkin dah berganda jadi RM1,000. Sebab apa? Sebab perniagaannya makin menaik. Jadi kalau kita sembang benda macam tu, sahabat-sahabat, insya-Allah nanti dia akan terfikir, betul dah, aku tiap-tiap tahun bayar zakat. Tapi tiap tahun jumlahnya sama je. Padahal daripada satu perniagaan dah ada 10 cabang perniagaan ni. Keuntungannya dah berganda-ganda. Kenapa daripada 10 tahun lepas zakat aku ni jumlah sama saja? Patut berganda seperti mana bergandanya rezeki Allah kepada aku. Jadi dalam hati syukur, bersahabat dengan orang yang ada ilmu. Tahu dia bukan sindir aku ni. Dia sayang aku, nak bawa aku sama-sama masuk dalam syurga. Sebab tu dia beri peringatan. Ini sahabat yang kita terasa disindir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mu nak marah siapa sebenarnya? Mu nak ambil hak siapa? Sebab itu dalam kitab ini ada satu lagi bab, pemurah dengan apa yang Allah punya.
Yang kita bersikap pemurah, menderma, bersedekah ni bukan yang kita punya. Kenapa Allah suruh belanjakan? Sebab Allah kata ada rezeki orang lain yang aku tumpangkan melalui rezekimu. Subhanallah, sebab tu hujung bulan dapat gaji, ke mana kita belanja? Nu bayar sewa rumah, nu kadang-kadang tayar kereta pancit rosak, nu anak demam pergi klinik, rezekinya doktor, rezekinya bengkel. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Itu sebab kita ada lebihan, kita gunakan untuk dibelanjakan ke jalan Allah. Indah dah aturan Allah, tapi kita tak pernah mensyukurinya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pelajari sungguh-sungguh tentang rasa hasad ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan hakikat hasad bahawa pertama, rasa kurang senang terhadap nikmat yang dikecap oleh orang lain. Rasa kurang senang terhadap nikmat yang dikecap oleh orang lain, lalu mengharap-harapkan agar nikmat itu terhapus daripadanya. Yang paling jahat bukan saja tak senang dengan nikmat yang orang lain dapat, tapi dia siap nak nikmat tu berpindah kepada dia, mengharapkan nikmat itu terhapus daripada orang itu. Ini manusia yang paling jahat. Kedua, tiada mengharap-harapkan nikmat itu dari orang lain, tetapi menyingkirkan hikmah yang sama bagi dirinya sendiri. Maksud, sifat yang pertama ditegah kecuali nikmat yang diperoleh oleh seorang yang derhaka kepada perintah-perintah agama. Kenapa kita cemburu? Sebab cemburu sehat. Cemburu apa dekat dia tu? Dia tu dah lah kaya, Ustazah. Masjid ni kalau soal kubah hari tu, kapet. Kami semua tak sempat nak sedekah. Pengerusi masjid kata dah biasalah, penuh dah si bulan tu yang bagi. Subhanallah, kita nak 20,000, tak sempat orang lain nak bagi dah. Sahabat-sahabat, kita cemburu patutnya. Sebab tu kita bekerja keras nak kaya macam dia, sebab kita nak jadi macam dia. Allah boleh bagi kita kaya macam dia, tapi nak jadi pemurah macam dia, itu atas dasar iman dan ilmu yang kita ada. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu salah ke Ustazah? Cemburu ni, tengok kita cemburu tang mana. Ya Allah, cemburunya anak dia tu dah lah pandai, bijak, hari-hari bawa pergi masjid, tolong apa-apa yang berlaku dekat masjid, yang perlukan tenaga anak-anak muda. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab dia tahu dimanfaatkan masa mudanya, masa sihatnya untuk kerja-kerja agama Allah. Ini yang kita nak tanya pada diri kita. Maka dalam hal ini, tiadalah terlarang bila seseorang mencita-citakan terhapusnya nikmat itu daripada orang yang derhaka. Contoh, Ustazah, salah ke kalau kita nampak dengan kekayaan dia tu, dia makin menjadi-jadi bermaksiat kepada Allah? Ini kitab ni kata, maka dalam hal ini tiadalah terlarang seseorang mencita-citakan terhapusnya nikmat itu daripada orang yang derhaka, supaya kerosakan-kerosakan yang dilakukan itu dapat dihentikan. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab kaya rayanya dialah terbina satu kasino dekat kampung kita ni. Contoh, kan? Kita kalau nampak orang macam ni, ya Allah, biar muflis, tak apa orang macam gini. Sebab ada orang macam ni lah tempat bermaksiat makin menjadi-jadi dekat kawasan rumah kita ni. Ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, rupa-rupanya Allah jelaskan dalam Ali Imran ayat 120. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'ah وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Ali Imran 120. Apabila kamu mendapat kebaikan, nescaya mereka akan merasa kurang senang. Ini perangainya orang-orang munafik. Tetapi apabila kamu mendapat kecelakaan, maka mereka pun merasa gembira ria kerananya. Allah refer sikap siapa ni? Sikap orang munafik. Kadang-kadang dia duduk sisi kita. Kadang-kadang dia duduk serumah dengan kita. Minta maaf sebut. Depan kamai mani, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Belakang, apabila kamu mendapat kebaikan, mereka kurang senang.
Apabila kamu mendapat kecelakaan, mereka merasa gembira ria kerananya. Subhanallah, semoga Allah jauhkan kita dengan orang yang macam ni. Kita boleh scan ke dalam ramai-ramai ni rasa yang tudung hitam tu perangai macam tu, Ustazah? Astaghfirullahalazim. Tak boleh, sahabat. Itu tanda hati dia hitam tu, Ustazah. Astaghfirullahalazim. Tak boleh, sahabat-sahabat. Kita hanya boleh buang rasa ini kalau dia ada dalam diri kita. Sebab kita tak boleh scan orang melalui pakaian dia, melalui dahi dia, melalui cara bercakap dia. Tak boleh scan orang. Makna Allah cakap pasal siapa ni? Aku ke? Sebab aku tak senang tengok orang senang ni. Bahkan aku nak kesenangan itu pindah kepada aku ni. Maka kita buang rasa itu. Semua orang faham ayat Quran ini. Semua orang ada ilmu tentang apa yang dipesan oleh Nabi. Percayalah, bila satu karya dah faham, semuanya orang sangat senang dengan senangnya orang lain. Maka akan harmoni, akan bersatu hati, akan berkasih sayang, akan jumpa lagi dalam syurga Allah. Sebab orang tak akan masuk syurga bila dah mati kasih sayang tu. Faham ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Ini perjuangan kita. Kalau setakat perjuangan dulu tak sembahyang, sekarang dah sembahyang, ramai orang hijrah. Dulu tak tutup aurat, sekarang dah tutup aurat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ramai orang dah hijrah. Tapi sikap yang dulu duk dengki kat orang, sekarang tudung dah labuh, dah buang ke belum? Ni tak ada siapa boleh nilai. Jadi kita kesan daripada ilmu ni. Sebab tu saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita dipaksa oleh Allah duduk dalam satu majlis ilmu. Hari ini contoh, kita hanya tahu ni kuliah muslimat. Tajuk apalah belajar pasal dengki pula. Macam tahu je aku tengah dengki kat jiran sebelah. Kan? Ni Allah paksa ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan bukan maksud yang datang ni semua orang dengki-dengki. Ustazah suka je nak tuduh kami. Maknanya Ustazah pun tengah dengki kat orang lah sebab Allah pilih hari ni jadual Ustazah kat sini. Subhanallah, kita belajar sama-sama. Kita tak terasa disindir oleh ayat Allah. Kita tak terasa takut dengan apa yang diancam oleh Rasulullah. Nabi tak bercakap dengan nafsu. Nabi bercakap dengan wahyu, sahabat-sahabat. Kita ambil fulasah kepada seluruhnya. Hendaklah kita mengetahui sebab apa, pasal apa orang duk dengki ni. Ada banyak perbahasan. Pertama, jadi sekarang ni bila kita dah tahu sebab-sebab, bukan kita nak jeling orang sebelah. Siku orang sebelah. Hang kan ada perasaan macam ni. Kita WhatsApp suami kita. Kita record suara Ustazah ni, hantar dekat orang kampung kita. Ni kau kan ada perangai macam Ustazah ni. Tak, sahabat. Hari ni kita nak tengok ada tak kita sikap macam ni. Sebab inilah yang membuatkan orang ada hasad, yang menyebabkan orang terhijab daripada syurganya Allah. Pertama, jika ada orang yang menyakiti hati kita kerana sesuatu sebab dan tujuan, menyebabkan timbul perasaan benci dan marah terhadap orang itu. Kan, cuba scan hati kita. Sebab tu pagi tadi, ni pun bukan kebetulan sahabat, dalam kuliah pagi tadi, saya kata dari rumah bapak, saya tidur rumah bapak, pergi ke rumah saya dalam 5 minit je bawa kereta, buka radio IKIM, dapat satu ilmu. Imam Ibnu Al-Qayyim kata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesabaran itu adalah orang yang patutnya marah, dapat sesuatu tapi dia tak marah. Orang yang patutnya dengan benda yang patut dia marah tu, dia berkeluh kesah. Lidah ni berkeluh kesah. Tapi dia tahan lidah dia tak berkeluh kesah. Agak-agak ada tak orang alam damai tu macam tu? Ni memang nak buat saya marah ni Ustazah. Tapi dia tak marah. Sebab dia tahu berlaku sesuatu tu atas kehendak Allah. Dan dia zip mulut dia daripada berkeluh kesah. Tapi saya geram kalau saya tak bercakap Ustazah. Cakap kak, jangan tak cakap. Tapi keluh kesah tu gantikan dengan zikrullah. Faham Tapi zikrullahnya apa? Jangan la ilaha illallah budak ni, tu tak jadi zikrullah dah. Sebab tetap marah bunyi dia tu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita yang kenal diri kita. Saat kita bercakap, berbicara, hati kita bagaimana ketika itu? Ketika itu akan terbentuklah perasaan dendam yang mendorong melakukan pembalasan dan penentangan. Keadaan ini sehingga kita mengharap-harapkan agar suatu masa nanti akan dapat membalasnya. Kita akan bersyukur dan gembira apabila mengetahui orang yang kita dendam itu ditimpa musibah. Hari itu dalam TV Al-Hijrah ada rakan usrah tanya soalan macam ni. Ustazah, boleh ke kalau orang selalu aniaya kita, lepas tu kita sabar, kita redha, kita tak balas dendam,
Tiba-tiba, lepas tak lama tu kita dengar dia dapat musibah. Lepas tu kita pun cakap, padan muka. Selama ni duk tengok sangat aku macam mana, aku diam, kau ingat Allah tu berdiam diri. Dosa tak kita macam tu, Zaza? Saya dengar je dia tanya soalan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hati kita ketika padan mukakan dia tu macam mana? Ada rasa bersaudara lagi ke tidak? Ada rasa puas ke tidak? Ada rasa sayang ke tidak? Itu pula anda canang. Tak sabar tunggu suami balik. Kan abang tak baca WhatsApp kenapa? Saya ada benda nak cerita ni. Benda apa yang abang busy tak baca WhatsApp? Ni nak cerita ni. Itulah dulu duk kata sangat kat kita. Sekarang tengok apa yang Allah bagi kat dia. Sebenarnya kita nak kata apa sahabat? Padan muka hang. Itu ke orang bersaudara? Tak jadi saudara dah. Ya Allah Tuhan, jangan kita balik kampung cerita. Mak tahu dah orang tu sekarang dah lingkup dah bisnes dia. Itulah dulu duk tabur apa? Dalam periuk nasi. Tabur pasir. Kan sama-sama dirahmati Allah. Sekarang Allah tunjuk kat dia. Kakak tak usik apa pun. Allah yang tolong usikkan untuk dia. Kemain lagi kita sahabat dirahmati Allah. Jawapannya sepatutnya sampai ke tahap itu kita masih, dia saudara aku ya Allah. Kalau jatuh terlingkup bisnes dia, ya Allah kesiannya macam mana dia nak besarkan anak-anak dia, ya Allah. Tolong gantikan dengan rezeki yang lebih baik. Suami kita pula dengar, abang tak faham lah awak ni kan. Orang tu dah buat macam-macam kat awak, boleh lagi doa yang baik-baik. Itulah dia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Satu mujahadah yang sangat indah ganjarannya di sisi Allah. Tepuk dada, tanya hati, adakah itu kita? Macam tak je Ustazah, macam lambat lagi je. Kalau saya memang bagus, Allah dah tolong balaskan untuk aku. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ustazah cakap pasal siapa ni? Cakap pasal diri sendiri kalau tak berubah. Maknanya apa yang Ustazah cuba sampaikan, dulu tanpa ilmu sejujurnya ada rasa macam tu di hati. Faham ya muslimat? Tapi kalau kita dah tengok ayat Quran nak bersikap macam tu lagi ke? Kalau kita dah dengar nasihat-nasihat daripada Nabi nak bersikap macam tu lagi ke? Orang boleh kata, tu dia nak padan mukakan orang yang usik dia dululah. Kan? Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab takkan berlaku sesuatu tanpa izin Allah. Hari ni, giliran dia jatuh. Ni hari ni aku padan mukakan dia. Tak mustahil sebulan dua lepas tu aku pula jatuh. Allah boleh ambil bila-bila masa, Allah boleh beri pinjam, dan pinjaman yang Allah beri itu bermakna kita disuruh pulangkan bila-bila masa yang Allah mahu. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kedua, adanya dalam diri sifat sombong atau menganggapkan dirinya lebih daripada orang lain. Ini yang jadi dengki kat orang ni. Kan dia rasa dia lebih segala. Orang tak boleh usik dia. Ini akan terjadi lebih ketara lagi apabila diketahui ada orang yang lebih darinya, maka ia akan merasakan tidak senang hati dan perasaannya tidak tenteram. Akalnya mencari jalan bagaimana untuk memusnahkan, sama ada secara halus atau secara kasar. Sebab dia tengok orang tu dah lebih daripada dia. Jadi kalau kita punya sikap, tak boleh tengok orang lebih daripada kita, hati-hati. Sebab di situlah bermulanya hasad, dengki. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ketiga, ada di dalam diri gairah untuk menjadi ketua atau pemimpin. Ni bahaya pula nak cerita ni sahabat. Sebab baru je kita ni kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Acana Ustazah, saya tak tahu, saya baru balik daripada Mekah. Saya tak tahu apa cerita. Muhung Ustazah tak tahu. Dia katakan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut, ada dalam diri gairah untuk menjadi ketua atau pemimpin. Sebab tu, cantas sana, cantas sini, tak kiralah dosa apa yang dia buat. Yang penting dia dapat menguasai tahta. Hati-hati. Dia akan berusaha dengan apa cara sekalipun asalkan dia dipilih atau dilantik jadi pemimpin. Ada dalam masjid ni, merebut jawatan ketua muslimat. Contoh, takkan nak cakap Perdana Menteri pula kan, sebab Perdana Menteri baru jadi lantik. Okay? Ini menyebabkan dia melakukan rasuah, menipu, fitnah, adu domba dan sebagainya dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain. Demi nak pengaruh orang lain, demi nak suruh orang sokong dia, dia tak kisah dah dosa apa yang dia buat. Kita perhati je sahabat dirahmati Allah, kan? Kesiannya dia. Dia tak tahu ke itu dosa. Dengan jalan demikian, dia dihormati dan dipercayai untuk dilantik sebagai pemimpin. Sedang dia tidak sedar
dalam dirinya sudah ada sifat keji. Apa punca keji sifat ni? Itulah dia punya dengki, tak boleh tengok orang lain yang menguasai tahta. Jadi kalau pemimpin-pemimpin kita suci bersih daripada rasa dengki, bendera apa, color apa pun yang dia pegang, pasti harmoni. Tapi bendera apa, color apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah bercerita tentang syurga, tentang Islam, tentang reda Allah, tapi hati ada dengki, tolonglah turun tahta. Sebab kamu takkan jadi pemimpin yang terbaik, yang membawa aura baik kepada rakyat yang kamu pimpin. Faham ya sahabat-sahabat? Jadi buang dengki ni, sama ada atasan ataupun bawahan. Yang keempat, ada di dalam dirinya sifat kikir atau kedekut. Ni nak ada datang sifat dengki ni, tanya diri aku ni ada bakhil tak? Ada kikir tak? Ada kedekut tak? Dia rasa susah hati kalau ada orang lain dapat nikmat lebih darinya. Malah dia jadi orang yang iri hati kepada mereka yang memiliki nikmat yang lebih. Dia rasa senang kalau orang itu hidup susah dan miskin. Allah ya Karim. Dia dapat lebih, tapi dia tak mau bersedekah. Dia tak mau mengambil peranan apa tanggungjawab kita hidup di atas muka bumi Allah ni sebagai khalifah. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang miskin, kita tak boleh kata kau duduk je sabar solat, besok kau bangun tidur bawa sejadah kau adalah Allah hantar duit. Tak ada sahabat. Tapi kita tahu kenapa dalam kampung kita ada sampai orang yang dah 3 hari tak makan. Tengok masa PKP dulu apa antara usaha-usaha kita. Kan dipolitikkan juga, tapi kalau kita pandang baik, kita kata untunglah jiran hujung tu dia angkat bendera putih. Kalau tidak, kita tak tahu anak dia dah seminggu tak makan nasi. Betul kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Pandang yang baik. Kita pun hantar beras, dia pun ambil, tonggis pun dah tak ada dah ni, saya betul-betul tak ada simpanan, saya tak boleh macam orang lain main tekan-tekan barang sampai depan rumah. Jadi saya tak tahu, ya Allah, selama ni awak ke mana? Saya tak tahu ada jiran susah macam awak, tak pernah nampak kat surau. Sebenarnya bagi dia terasa, tak pergi surau pun. Cuba kalau pergi surau, tahu tiap-tiap balik surau dapat je bungkusan-bungkusan makanan. Betul kan niat sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tapi saya kata orang ke masjid, insya-Allah dikenal oleh ahli karya. Dia mana lama dah dia tak datang. Sahabat, akan ada je orang ziarah. Takkan duduk mati seorang-seorang. Orang akan tanya dalam grup, senyap je dia ni. Tengok dia punya last scene dekat handphone ni 3 hari lepas. Kau ada ketuk pintu rumah dia dah. Orang cari. Makcik marhaban tak datang. Orang cari sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab dia bergaul bermasyarakat. Tapi subhanallah bila kita dapat menyampaikan mesej dakwah, kan? Lepas habis PKP ni kita datang masjid. Kat masjid tu ada gobok rezeki. Kan Masya Allah, rupa-rupanya suami awak lumpuh dah tak boleh bekerja. Jom, kita muslimat ada. Setiap hari Ahad ada program ni. Setiap hari Selasa, hari Sabtu. Sebab tu lepas PKP, subhanallah. Ada ramai orang yang sebelumnya tak pernah pergi masjid, muncul lepas PKP. Tapi yang peliknya ada ramai orang pergi masjid sebelum PKP, lepas PKP duduk rumah saja. Pasal apa? Syoklah ustazah, makmum saya, isteri dengan anak-anak. Kan? Syoklah ustazah, rupanya suami saya pandai baca khutbah, ustazah siap pegang tongkat raya Idul Fitri hari tu. Kami bagi tu sahabat. Lepas tu kalau tadarus dekat masjid, lambat ustazah, 10 orang nak tunggu, ngantuk saya. Ni baik saya tadaruskan suami saja. Lepas dia baca, saya baca. Saya baca, dia baca. Kan tak datang masjid dah sahabat. Ini kan Allah yang maha membolak-balikkan hati. Okay? Mohon terasa, sekian dimaklumkan. Bagi yang mana yang dulu datang masjid, sekarang tak datang masjid. Online kan ada ustazah. Bukan salah sahabat dirahmati Allah. Dah kita ada halangan kat rumah. Ni adik saya yang 24 jam jaga bapak saya. Macam mana dia nak keluar rumah? Maka online kan ada. Inilah pentingnya. Tapi yang rumah tepi masjid. Online dah ustazah senang nak peluk bantal peluk ke? Memanglah. Ustazah wabillahi taufik baru buka mata balik. Kata macam mana? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kurang-kurang kita duduk dalam majlis ilmu, orang sebelah cuit kita. Aku bukan tidur. Aku memang berdoa untuk mati dalam majlis ilmu. Kan kau jangan kejut aku nanti tahu. Jenuh pula kita. Kan bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okay. Baik, bukan kat sinilah tempat lain. Sini segar-segar matanya. Boleh sebab ada kipas gergasi kot. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, habis. Cuma dalam habis yang saya ceritakan tadi, saya nak ambil sikit.
Bila saya membaca dalam Facebook, saya mencari benda-benda yang macam ni lah. Para-para asatizah kita, orang-orang soleh yang diiktiraf ilmunya, saya rasa rugi kalau tak tiru. Saya ambil daripada Facebooknya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Masya Allah, dia share satu caption gambar, tidak berdendam itu sifat ahli syurga. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia rujuk kepada surah Al-A'raf ayat 43. Ni tujuan saya datang ke sini hari ni nak baca bab 19 dalam kitab sebab saya nak kaitkan dengan tulisan beliau yang saya jumpa dalam Facebook. Maka surah Al-A'raf ayat 43 ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, dan kami cabutkan segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka. Siapa mereka ni? Orang-orang yang confirm duduk dalam syurga, yang mengalir beberapa sungai di bawah tempat duduknya masing-masing. Makna orang yang masuk syurga tu langsung tak ada rasa dengki di hati. Subhanallah, semoga itulah kita. Jadi perjuangan besar kita hari ini, sahabat-sahabat, insya-Allah bukan lagi nak labuhkan tudung sebab kita dah tahu dah patuh syariat berpakaian dalam Islam yang mana. Kekal je sampai ke akhir hayat. Kita tegur kaum kerabat kita yang masih bersendat, berketat, buka aurat. Tegur, nasihat dengan kasih sayang. Orang tua cara tegurnya macam mana? Anak remaja cara tegurnya macam mana? Alah, entahlah ustazah dah tua-tua takkan tak faham lagi. Kita datang reunion, dah 40 tahun tak jumpa sahabat, rambut blonde lagi. Kan? Takkan kita tak nak tegur? Bukan tegur dalam grup WhatsApp nanti. Tapi macam mana kita nak mendatangi dia? Sedih, aku yang bertutup ni pun belum tentu lagi syurga. Ni kawan aku ni, kecil-kecil main sama-sama ustazah sampai tua-tua rambut merah lagi tunjuk kat orang. Sedih ustazah, sedih ibu-ibu kita ada kawan macam tu, sangat sedih. Jadi nasihat, ajak dia ngeteh semalam tu 40 orang, takkan nak tegur. Jadi ajak dia ngeteh berdua je, kan? Apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ni? Ni orang tua. Kalau anak remaja, takkan kita suruh londehkan pakaian ketat di depan ni sekarang. Kau kalau nak pakai macam ni, baik kau telanjang je, buka sekarang. Kan sahabat? Memang dia lagi menyampah dengan makcik-makcik mulut macam ni. Jadi macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak masuk ke dalam jiwa mereka dengan ilmu. Bagi faham, kongsikan perkara-perkara yang kita dengar ini. Okay? Jadi Dr. Ahmad Sanusi nak bagi kita ni masuk, mengajak kita dalam syurga, nak bagi tahu di dalam tu tak ada langsung orang mempunyai sifat dengki. Jadi dia kata jangan berdendam dengan orang lain. Salah satu sifat ahli syurga seperti mana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang dibacakan tadi, telah menghilangkan sifat hasad dan dendam dalam hati. Ya Allah, bab solat insya-Allah aku dah pun masih lagi belajar tahsin solat, perbaiki solat, perbaiki bacaan Quran. Ini bekalan sebelum aku mati. Sebab tu aku duduk dengar majlis ilmu kat pejabat, ada majlis ilmu aku dengar ni dekat masjid. Waktu cuti bekerja, ni ibu-ibu pencen. Dengar muslimat dirahmati Allah. Oh, rupanya ada yang tak betul lagi. Perbaiki, perbetulkan. Tapi soal hati kita tak ada siapa boleh bantu. Kecuali cara faham kita tadi tu, kita praktikkan sungguh-sungguh. Ya Allah, ada dengki kat orang. Ya Allah, yang tak balik kampung ni sebab duk marah sangat dengan ipar hari tu. Kes kecil je ya Allah kan. Lama mana aku nak bergaduh dengan dia. Tolong sahabat. Kita yang boleh pujuk diri kita sendiri ke sana ilmu. Kita tak nak mati dalam keadaan yang Allah tak pandang kita sebagai ahli syurga. Kedua, mereka yang bercita-cita ingin masuk ke syurga, perlu berazam untuk membuang sifat hasad dan dendam dalam hati mereka. Jadi saya ambil kat Facebook, bukan sambungan dalam kitab tadi. Kesombongan jiwa menghalang mereka untuk ke syurga. Benarlah sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Saya selalu sebut dalam kitab 50 ciri orang-orang munafik. Saya ngeri bila ada ayat macam ni daripada lisan Nabi SAW. La yadkhulul jannah. Nabi sumpah sungguh-sungguh tak masuk syurga, sahabat-sahabat. Takutnya kita. Sedangkan hari-hari kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kita minta Allah redha pada kita wal jannah dan masukkan aku ke dalam syurgamu.
Wa na'udzubika, dan jauhkan aku minta lindung ya Allah daripada azab api neraka-Mu. Hari-hari minta. Tapi kita tak ubah diri kita. Alla yadkhulul jannah man kana fi qalbih mithqala dzarrah min kibrin. Tidak masuk ke syurga mereka yang ada di dalam hatinya walau sebesar zarah sifat sombong. Mungkin insya-Allah kita dah buang dah rasa ini. Tapi kadang kita didatangi oleh orang-orang yang minta nasihat. Aku memang takkan maafkan dia sampai bila-bila. Kau kawan baik aku kan? Kau tahu macam mana dia sakitkan hati aku kan? Aku tahu, bukan aku tak tahu. Aku ni sebahagian dah daripada engkau. Kita kawan daripada kecil. Kerja sama, duk berjiran pula. Memang aku tahu. Tapi sampai bila kau nak macam ni? Kau ingat pesan Nabi ni. Ada sebesar zarah sifat sombong sebab engkau rasa patut dia tak boleh buat macam ni dekat engkau. Itulah sombong, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka tak layak syurga. Kita hari-hari, kita punya WhatsApp group tu kan, sahabat til jannah. Nak jannah apa ke bendanya? Kalau aku tak boleh ingatkan kau tentang hadis Nabi ni. Kena sebut sahabat-sahabat. Ketiga, terlalu kuat berdendam dan berdengki dengan orang lain yang menjadikan jiwa keras dan kotor. Kenapa disuruh buang dendam dan dengki ni? Sebab jiwa menjadi kotor. Jiwa yang kotor ni lah tahu benda ni baik tapi susahnya aku nak buat. Sahabat. Tapi ada orang yang diringankan. Diringankan untuk buat benda baik. Fastabiqul khairat. Dia tahu benda tu baik, dia terus buat, terus buat. Aku tahu benda ni baik tapi kenapa jadi malas sangat? Kerana jiwa kita keras dan kotor. Kenapa datangnya keras dan kotor? Bermula dengan dengki dan dendam kepada orang lain. Jiwa yang kotor akan memakan amalan-amalan kebaikan. Hadisnya Ustazah dah baca tadi. Sama pengisian dalam kitab. Ngeri saya baca ni. Terakhir yang keempat, oleh yang demikian, ini nasihat para alim ulama kita. Sucikan hati dengan melatih hati memaafkan manusia. Cuba kita sebut sama-sama ibu-ibu dirahmati Allah. Memaafkan manusia. Sebut. Sekali lagi. Sekali lagi. Dia datang daripada satu kalimah je, maaf. Berapa huruf ibu-ibu dirahmati Allah? Senang ke susah nak sebut? Senang kan nak sebut maaf. Aku maafkan kau. Tapi susahnya kita nak buat. Betul kan? Sebab paling dicintai oleh iblis laknatullah adalah orang yang suka memaafkan manusia. Kau nak maafkan, kau tak ingat apa benda dia buat kat kau. Fir'aun kalau hidup pun tak macam tu. Ya Allah Tuhan, kita kalau dengar sahabat batu api ni kan. Jiran kau tu dah level Fir'aun tau. Fir'aun kalau hidup pun terkejut tengok perangai dia. Astaghfirullahalazim. Kita pelik sungguh bahasa. Jadi kita kalau orang datang kat Ustazah tak tahu jahat ni suami saya ni, ayah saya tu, teruk Ustazah kan. Ustazah dengar je. Habis dah kak? Dah habis dah Ustazah. Mana jahat? Suami akak ke Fir'aun? Oh tak adalah level Fir'aun Ustazah. Baik sikit lah dia kan. Jadi kalau baik sikit tu ada harapan syurga kak. Siti Asiyah, isterinya Fir'aun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lebih dahsyat lagi. Dijamin syurga walaupun neraka suaminya confirm ahli neraka. Jadi kita, sahabat-sahabat yang suami kita tak berapa nak Fir'aun sangat tu, Allahu Akbar, insya-Allah masih mudah untuk ke syurga Allah. Ini minta maaf ya Ustazah guna bahasa-bahasa macam ni nak bagi faham. Sebab kadang bila Ustazah nasihat, Ustazah cakap senang lah. Ustazah tak tahu kalau Fir'aun tu jahat. Suami saya, tak adalah jahat macam Fir'aun Ustazah, baik sikit. Tadi tengah marah tu nak cakap suami dia lebih jahat daripada Fir'aun. Ya Rabb, perkukuhkan jiwa dengan membaca Al-Quran dan mengingati Allah melalui zikir dan solat. Jadi kita geram. Kita manusia biasa. Kita ada marah. Tapi lawanlah dengan Quran. Lawanlah dengan penyucian jiwa, zikrullah. Itu antara tips yang Ustazah Zai buat. Kita biasa baca Quran, mendayu-dayu kan sahabat. Kadang telinga kita je dengar sebab suami tengah tidur di pembaringan. Pindah bilik sebelah. Baca kuat sikit. Nanti Ustaz cari. Mana awak pergi ni? Saya baca Quran bilik sebelah. Kenapa macam bertaranum kuat sangat tengah marah kat orang ni? Ustaz tahu sahabat dirahmati Allah. Dia tahu bini dia tengah marah kat orang bila pindah baca Quran bilik sebelah. Sebab siap bertaranum kuat. Kalau kat situ jiran tengah basuh kereta, dengar bang. Ni tengah marah kat orang dah ni. Habis tu takkan nak marah kat dia.
Takkan nak marah-marah dekat abang pula. Kan ini urusan saya dengan dia. Semoga Allah lembutkan hati kita. Tiba kita dengar, latih praktik macam tu, sahabat tutup Quran sekejap. Apa sangatlah besar dosa dia, tak luak pun tubuh aku, makin gemuk lagi adalah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita pujuk diri kita sendiri. Lepas tu pergi jumpa dia, nak beli apa kat kedai runcit. Kan kita pun kata, Kak sihat. Dia pelik. Aku pelik dia ni pasal apa pula dia tak marah kat aku. Padahal dah sejahat-jahat benda aku buat kat dia semalam. Dia masih lagi datang tersengih macam kerang busuk. Aku tak faham sungguh dia ni. Dia balik stres tau. Dia pula yang makin kurus, makin kurus, makin kurus. Sekian dia maklumkan. Okay, jadi orang kurus jangan kata, Ustazah ni sesedap tu dia orang. Dia nak kata aku ni ada rasa dengki kat hati. Tak. Itu sebab rajin exercise. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maksud nak sebut, yang kenal hati kita hanya kita. Sebab hati tu duduk dalam rongga dada kita. Okay, jadi kita tak boleh persoalkan orang lain. Macam mana orang tu nak jadi baik, ahli syurga ke ahli neraka. Kita ni, scan dulu hati kita. Okay, rawat sungguh-sungguh. Buang dua perkara, hasad dan dendam. Sebab kedua ini confirm block kita daripada jalan ke syurga Allah. Kita tak nak sahabat dirahmati Allah belajar untuk memaafkan. Itu satu permulaan kebaikan. InsyaAllah Allah redha pada kita, Allah ampun dosa-dosa kita, Allah kabulkan segala doa-doa kita yang baik dalam majlis yang mulia seperti ini.